student learning time. Yang pertama, baru rekod Okey, yang pertama kita kena construct probability distribution table. Ya inilah soalan tugasan awak tu. Kemudian probability distribution function. Semasa Mama Z ajar yang A ni, Mama Z tak perlu cerita tentang mode, tak perlu cerita tentang median, iaitu biar pelajar sains saja yang belajar. Okay, yang ni mode dengan median tak perlu pelajar akaun belajar. Dia hanya setakat melukis graf saja. Okey, tetapi daripada nilai table kita, sebenarnya kita boleh cari nilai mean dan juga variance berdasarkan rumus. Soalan ni selalu keluar exam lah, yang B tu. C, kita nak selesaikan soalan. Kalau boleh, kita nak soalan ni bentuk matematik. Tetapi soalan exam ataupun soalan tugasan berbentuk ayat. Okay? Kita nak dalam bentuk mat tapi dia dalam bentuk ayat. Okey, yang ini pun keluar ni. Keluar dalam tugasan. Okey, kemudian untuk menjawab soalan tugasan yang last sekali tu, dia ada perkataan kumulatif. Kumulatif untuk musim pandemik ni tak ada masalah. Menteri Kesihatan selalu sebut kumulatif, kumulatif kematian, kumulatif positif COVID. Kumulatif ni dah menjadi perkataan biasa untuk tahun awal. Okey, itu dia punya apa benda garis panduan kita nak belajar. Okey, ada perkara penting yang pelajar kena ambil tahu kat sini, iaitu apabila kita belajar probability, nilai yang paling kecil adalah kosong dan nilai yang paling besar adalah 1. Maklumat yang kedua ialah hasil tambah probability adalah 1. Kita tambah semua. Probability, kita belajar tajuk 7, dia mestilah 1. Okey. So kita nak tengok nanti yang pertama kita tengok contoh dia lah. Okey. Example 2. This will construct the probability distribution function if 3 fair coins are tossed. So ada 3 ada 3 kali dia toss. Okey. So kat sini kalau kita nak buat dia baling 3 kali apa ni? 3 fair coin are tossed. Ada 3. Sekejap Mama Z ambil terus soalan awak lah, senang. Okay, Mama Z terus ambil soalan awak lah. Ataupun awak dah bincang soalan ni? Dah bincang ke belum? Belum lah sini. Belum. Okay, so kita tengok Mama Z terus kepada bentuk yang senang lah. Yang daripada nota tu maksudnya awak kena buat eksperimen. Katakan Mama Z nak teruskan. Macam tu. Okay, yang pertama. Yang A tadi, maksud A tadi ni. Kita nak construct probability distribution table dengan dia punya probability distribution function. Okey, kita tengok daripada mana tadi? Daripada sini. Okey, daripada sini, yang ini kalau Mama Z boleh conteng dekat sini, table ni adalah probability distribution table. Ni table. Kemudian maklumat yang seterusnya, bila Mama Z buat tadi, Mama Z kata yang ini jumlahnya adalah 1. Okay, jumlahnya adalah 1. Apa maksud dia? Maksudnya ialah pelajar ada K ni sekarang. Ada lagi K. Pelajar tambah semua. Ambil nombor dulu Ni tambah ni 0.7. Tambah ni jadi 0.75 tambah dengan
K tambah K tambah K per 2. Cuba tekan kalkulator sekejap. K tambah K per 2. Dapat berapa? 1 tambah 1, 2. 2. Ni 1, 2. 2.5 adalah 5 per 2 K. Sama dengan 1. Betul kan? Betul tak? Betul, Mak. Okey, jadi 5 per 2 K sama dengan 0.25. Sekejap, banyak WhatsApp masuk pagi-pagi. Sekejap, mana pergi saya tulis tadi? Okey. Jadi, Mama Z buat kat sini, last kali K sama dengan 0.25 darab 2, Mama Z dapat 0.5. Bahagi dengan 5, Mama Z akan dapat 0.1. Itu maksud sebenarnya dalam nota tu. Tapi Mama Z tak nak mula dengan eksperimen. Sebab kalau mula dengan eksperimen lambat habis. Sekurang-kurangnya sekarang pelajar dah ada table. Okay, pelajar dah ada table, pelajar akan dapat info macam mana nak cari nilai K. Soalan kata show that K sama dengan 1 ni. So, kat sini kena ada show ni. Okay, so Mama Zee buka kepada soalan dulu. Untuk mukadimah pada tajuk ni, boleh ke tak? Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh. Okey, kemudian untuk function. Okay, untuk function, dia jarang keluar untuk function. Tapi sebab ada dalam nota ni, kita tengoklah sekali. Okay, sebab dia ada sebut dalam nota ni. Ni function. Yang kita duk buat tadi baru table. Okey, oleh kerana kalau dia tanya tentang function, Mama Z boleh buat, tak ada masalah. Okey, boleh buat. Iaitu kita akan dapat ni ruang dia. Okey, katakan Mama Z nak tulis kat sini function tu. Jadi ini dia bentuk functionnya. Okey, so kalau kat sini sekarang nilai K di sini adalah 0.1. Sini 0.1. Sini kita dapat 0.05. Mama Z dah ganti nilai K ni. Okey, jadi masa nak buat, Mama Z akan tengok 0.1 ni ada berapa tempat? 0.1 tu ada berapa kali? Sekali? 2. 2 kali. Jadi Mama Z boleh tulis 0.1 apabila X sama dengan 0,3. Macam tu. 0.3. Patutnya Mama Z kena mula dengan nombor kecil sekali dulu. Sekejap Mama Z padam dulu. Nombor yang paling kecil ialah 0.05 iaitu semasa X sama dengan 4 dengan 5. Yang ni dah siap. Ini dah siap. Baru Mama Z pergi kepada 0.1 nilai X sama dengan 0 dengan 3. Siap dah ni. 0.3 apabila nilai X sama dengan 1. 0.4 apabila X sama dengan 2. So yang ini probability distribution table. Yang ini probability distribution function. Satu pelajar PDT, satu PDF. Itu dia dalam subtopik yang pertama, yang ini yang kita nak terang tentang A. Itu dia. Kita bagi pada contoh yang lebih mudah. Contoh yang dalam ni besok you boleh tengok pukul 2 petang. Okey. So daripada nilai mean dengan variance,
daripada nilai itu kita boleh cari nilai mean dan juga nilai variance. So kita tengok macam mana kita nak cari. Okey. Okay, Mama Z guna contoh yang sama supaya dia memberi manfaat kepada pelajar. Satu untuk tugasan, satu untuk kefahaman. Okey, Mama Z perlukan Mama Z perlu insert benda ni dalam OneNote ni. Kalau tak Mama Z tak boleh nak conteng. Sabar. Okey. So, tengok betul-betul cara Mama Z buat. Okey. So, sekarang ni kita dah dapat show kan. Okey. Kita dah dapat show K sama dengan 0.1. Okey, lepas tu Mama Z nak cari yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya Mama Z tunjuk daripada atas ni, nombor 5. Okey, nombor 5 dia terbalik. Dia bagi dekat Mama Z F. Okey, kemudian dia suruh kita cari P, D, T. Terbalik. Tadi Mama Z buat daripada PDT, table menjadi function. Sekarang ni terbalik. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, so kita perlukan nilai, contohnya kat sini kita ada table. Table. Okay. So sekarang ni Mama Z ada nilai variable kita, nilai X kita ni, nilai variable kita. Kebetulan nilainya discrete. Okay, nombornya bermula dari nombor 0, ni, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oleh kerana nombor tu sebiji, sebab itu kita panggil dia discrete. Okay. Yang continuous nanti hujung-hujung nanti. Tapi tak keluar tugasan. Jadi pelajar tak payahlah nak study banyak-banyak sangat. Okay, so sekarang ni Mama Z nak isi nilai probability. Okay, nilai probability kita tulis macam ni. P besar, X besar sama dengan X kecil. Ni probability. Jadi kita nak isi nilai kat bawah sekarang. Mama Z perlu ambil kalkulator sekejap. Okay, sebab kita tak nak menyusahkan diri. Kita masuk saja dalam okey. Tengok Mama Z akan masukkan nilai ni. Nilai fungsi ni Nilai fungsi ni. So kita ada pecahan sekarang. Yang atas kurungan 6 tolak X. Okay, kurungan lagi 1. 1 tambah X. Per dengan 50. Kita tulis fungsi ni sekali saja. Saya nak masukkan dalam table, tekan button calculate. Kita ganti nilai X yang pertama 0. Kita dapat 3. Kita dapat 3 per 25. Dia tolong ringkaskan untuk kita. Okey, calculate lagi. Kita masuk nilai kedua 1. 1 per 5. Calculate, masuk nombor 2. 6 per 25. Calculate, masuk nombor 3. 6 per 25. Last kali, calculate nombor 4. Okey. Okey, sekarang ni ada masalah tak untuk di table? Boleh faham ke cara Mama Z buat ni? Boleh Mama. Ganti je Boleh. lah Mama. Okey. Dengan X Kita tu. ganti, cuma
kita ganti tempat X tu dengan variable kita. Cuma sekarang ni Mama Z tunjuk guna kalkulator. Kalau guna tangan, awak tengok kalau guna minda, awak ganti satu-satu ni kosong, ni kosong. Awak akan dapat jawapannya 6/50. 6/50, kalau awak tulis 6/50 awak salah. Sebab jawapan paling ringkas. Tapi kalau guna kalkulator tolong. Kalkulator tolong ringkaskan untuk awak. Okey, sekarang ni awak ganti ni dengan 1 contohnya. Ni 1, ni 1. Ini 5. Lepas tu sini 2/50. Awak akan dapat 10/50. Tapi kalau awak tak kecilkan 1/5 awak salah. Itu kelebihan kita berbincang pada hari ni lah. Okey. So, sekarang Mama Z dah hasilkan jawapan A iaitu probability distribution table. Okey. Kalau sini awak dulu dia kena cari mode. Dalam ni dia kena cari mode, dia kena cari median, tapi dalam awak ni, dalam syllabus awak kata tak perlu, exclude. Buang. Okey. So Mama Z nak tunjuk cara menjawab soalan yang kedua. Find the probability a randomly chosen carrier woman has 3 childbirth. Ada 3 orang anak. Okey. Ni kosong orang anak. Kosong orang. Ni anak tunggal. Ni anak 2. Ni anak 3. Ni 4. Soalan tanya, apakah kebarangkalian a carrier woman tu ada 3 orang anak? Okey, jadi proba dia berapa? Kalau kita tengok dekat jadual yang Mama Z dah buat ni, dapat berapa? 6/25. 6/25. Kalau dia tanya kebarangkalian dia ada 2 orang anak saja. Berapa? 6/25 juga. 6/25. Kalau dia kata probability, dia ada lebih sama dengan 3 anak, ada berapa? 6/25 tambah dengan 1/5. Tambah dengan 1/5. Macam tu. Itu dia cara nak menjawab soalan B. Dah siap probability distribution table, macam-macam boleh tanya soalan. Iaitu yang Mama Z kata tadi, skop soalannya sangat luas. Tapi nasib baik tajuk. Tapi kita ada satu lagi tajuk yang macam ni, tajuk 9. Itu soalannya daripada table, dia ada keluar, dia boleh dikeluarkan lagi 100. Thank God lah sebab tak keluar dah tajuknya. Ni, settle. Okey, sekarang ni Mama Z nak tunjuk cara menjawab C, soalan C. Okay, cara menjawab soalan C. Merujuk table juga. Okey. Kita kena tengok soalan kita ni, nombor apa yang terlibat kat situ. Probability 1. Nombor 1 saya pun, saya ingat. 1, macam tu, macam tu, macam tu. Okey, nombor apa yang ada dalam ni? Nombor yang pertama, nombor 1. 1, 2, 2. 3. Dan juga nombor 3. Nombor 4 boleh masuk tak? Tak boleh. Nombor 4 tak boleh masuk. Jadi kita buat macam tadi. Proba 1, 1/5. Proba 2, 6/25. Proba 3, 6/25. So awak kena guna kalkulator lah awak ni. 1/5 tambah 6/25 tambah 6/25. So Mama Z dapat 17/25. Kalau soalan ni dia buat macam ni pula. Proba 1 macam tu ada sama dengan gitu. 1 tak masuk. 1 Tapi pula ambil tak masuk. Kan? 1 pula tak masuk. 0 pun tak masuk. Yang masuk cuma 2, 3, 4. Okay, bergantung kepada soalan.
Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat situ, jelas ke tak jelas supaya Mama Z selari dengan nota ni. Dia tak lari ni, Mama Z masih lagi bincang juga. Mana tadi? Lupa dah. Ni. Masih selari. Cuma Mama Z fokus terus kepada soalan tugasan. Benda yang sama ni. Kumulatif tak masuk lagi. Yang ni belum masuk. Okey. Teruskan lagi tugasan. Okey. Mama Z nak masuk kepada yang nota tadi. Dia kata, kita boleh mencari nilai mean dengan variance untuk data ni. Tak perlu cari mode, tak perlu mencari apa satu lagi. Median, tak perlu mencari. Tapi kita kena cari mean. Nama lain kepada mean ialah EX. Okay? Nama lain mean ialah EX ataupun kita panggil expected value. Expected value ni berlaku pada keadaan mean tu sendiri. Okay. X E square dan Mama Z akan mencari variance kepada table. Okay, so kita tengok table lagi sekali. Tak faham royak sebab kita nak buat tugasan dah ni. Okay, Mama Z padan yang okay. Mata kita kena sentiasa tengok. Okay, sekarang ready Mama Z nak pergi kepada nak ini. Kena tulis dulu mean. Mean. Okay, EX sama dengan. Okay, kita akan pandang dahulu. Allah. Okay, tak apa. Yang pertama, kita punya random variable kita kosong. Kosong. Darab dengan probanya. Probanya adalah 3/5. Kita darab ni. Ni dengan yang bawah. Okey, kemudian ialah 1. Probabilitinya 1/4. Probability 4 darab 1/5. Okey, cuba kira dapat berapa. Lama, jangan sesak kok. Kira dah. Kira kan. Lah kali Mama Z terror apa ni? 5 tambah 12/25 tambah 18/25 tambah 4/5. So ada 4/5. Bolehkah? Bolehkah orang di seberang sana? Boleh, Mama. Boleh. Boleh. Tengok betul-betul. Mama nak ulang lagi sekali. Okey. Ini baru menjawab soalan EX. Ini satu. Ini disuruh EX square. EX square. Jadi Mama Z nak tengok cara menjawabnya ialah kalau boleh tak payah beranakkan table. Table biar macam tu. Okey, so Mama Z nak jawab E X. Kat sini dia ada square. Kat sini ada square. Mama Z akan salin dahulu yang tadi. 3/25
tambah 1, 1/5 tambah 2, 6/25 tambah 3, 6/25 tambah 4, 1/5. Mula-mula. Square. Jadi yang mana nilai X? Yang kuning atau yang biru? Yang mana satu X? Kuning ke biru? Biru. Ha? Kuning ke biru X? Oh, dengar. Dengar, habis masuk pula. Cepat. Kuning. Kuning ke biru? Kuning tu Kuning. X. Jadi dekat kuning tu awak buat kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sebab adanya X kuasa 2. Yang tadi ni X kuasa 1. Jadi Mama Z tak tulislah kuasa 1 sebab sebenarnya semua 1 sini. Yang itu yang normal lah. Kalau dia nak EX kuasa 3, tapi ni bukan di bawah lah. EX kuasa 3 maksudnya semua nilai X tu kuasa 3. Gitu. Okey, so sekarang ni sama dengan. Okey, kita bertekanlah kalkulator. Yang depan tu kosong lah ya. 1/5. Okey. Sekejap bawa kalkulator di sini ya. Tak nampak. 1/5 tambah dengan tambah dengan 4. 24/25 tambah dengan, tak apalah saya baca ada 9 darab 6 lama tak tekan kalkulator ni ya. Jadi galat sikit. Tambah dengan 16 kurungan 1/5. Okey, so dapat jawapannya betul tak Mama Z kira ni? Dah baca dengan Mama Z, ikut Mama Z salah. Betul ke salah? Betul dah. Betul. Betul dah 163/25. Okey, katakan ni kita anggap betul dulu ni. Sebab langkah kerja ni kalau awak tak boleh buat, awak tak boleh cari nilai variant. Jadi kena betul-betul faham. Okey, EX dah kira, EX square dah kira. Sekarang ni Mama Z nak terangkan rumus untuk variant. Sama dengan EX square tolak EX dan semua ini perlu dikuasa 2. Okey. Apakah nilai EX square? Kita dah kira 163/25. Tolak dengan EX kita tadi 11/5 kuasa 2. Okey, so jawapan ni tadi tolak dengan kurungan 11/5 kuasa 2. So dapat jawapannya ialah mana tadi? Jawapannya ialah 42/5. Okey. Boleh ke sampai situ? Boleh ke tak? Boleh, Ma. Kita pusing Boleh. belajar dia. Okey, so kita dah bercheck. Sekarang Mama Z nak teruskan yang satu lagi. Sebelum tu Mama Z dah bercheck. Kok salah sekarang. Okey, dah bercheck sekejap. Sebab kita tak menjawab soalan habis lagi tu. Okey. So Mama Z nak check. So jawapannya tadi
11 per 5, 163 per 25, 42 per 25. Okey, selesai. Betul Okey, sampai sini Mama Z terang lagi sekali. Kita dah cari EX. Kita dah cari EX square. Mama Z cari variant X. Sedangkan soalan kita ialah variant 2 tolak 5X. Okey, 2 tolak 5X. So, macam mana kita nak cari? Okey, kita tulis dulu soalan dia. Variant 2 tolak 5X. Yang Mama Z cari ni, tu yang asas untuk X saja. Okay, apabila pelajar dapat begini, pelajar kena susun supaya dia menjadi biar perkali X tu duduk depan. Variant negatif 5X tambah dengan 2. Kita susun gitu. Dari situ kita akan cari nilai di depan ni adalah nilai A, nilai di belakang ni ialah nilai B. Okay, kalau kita tengok dalam nota, dalam nota awak, nota. Okey, ni dalam nota awak saya tunjuk. Kumulatif saya tak tunjuk tau. Ni. Okey, ni yang Mama Z ajar rumus tadi ni. EX square tolak EX square ni. Okey dah. Okey, kemudian Mama Z nak ajar remember ni. Don't forget, remember lagi. Okey, so awak tengok kat sini Mama Z nak terang ni. Kalau Mama Z, yang ini Mama Z dah terang, yang ini pun dah terang. EA sama dengan A. Okey, kemudian tadi Mama Z buat yang ini. Kalau awak ada EAX, awak boleh keluarkan A tu keluar. Okey, kemudian yang Mama Z nak ajar, EAX tambah B. EAX tambah B. Okey, yang pertama, pelajar kena tengok nilai A tu pelajar kena kuasa 2. Nilai A tu pelajar kena kuasa 2. Contoh nilai kat sini Untuk contoh D, tengok kat sini. Yang bentuk kita tadi bentuk D ni. Variant tadi negatif 5A tambah B kita. Jadi tugas pelajar sekarang tengok nilai A. Nilai A kita ialah 5. Jadi jalan kerja kita kena buat negatif 5 tu kita kena kuasa 2 darab dengan variant X. Sebab itulah Mama Z mencari dulu nilai variant X. Sebab nilai ni sangat penting untuk pengiraan di sini. Okay, kalau kita buat tadi kita dapat negatif 5 variant X. Kita guna rumus tadi. Sini kena ada kuasa 2. Jadi jawapan kita 25 darab dengan 42 per 25. So jawapan kita ialah 42. Okey, Mama Z buka persoalan kalau nak tanya. Untuk set lain ada nak tanya ke? Boleh ke tak ni? Boleh Mama. Boleh. So Mama Z dah jawab soalan nombor 5A ni adalah yang kita sedang belajar hari ni. Cuma Mama Z fokus terus kepada soalan awak. Tu dia. Okay, kalau boleh Mama Z teruskan lagi. Untuk soalan yang ini sebab Mama Z kata tadi kumulatif. Okay, kumulatif yang di sini Mama Z tunjuk. Ni, maksudnya yang ini Mama Z dah sentuh. Okay, mean variant dah sentuh. Kemudian Mama Z kata Mama Z
Mana tadi perkataan kumulatif tadi? Ni yang Mama Z bintangkan ni. Mama Z nak sentuh kumulatif supaya kita habiskan apa yang ada pada hari ni lah. Terutamanya untuk buat tugasan. Yang the rest tu pelajar boleh tengok video dah. Tak ada masalah sebab yang ini tak masuk exam final. Okay, so macam mana Mama Z nak mencari kumulatif? Kumulatif kita kena kumpul daripada nilai yang rendah. Okay, nilai rendah kita tambah sehingga nilai yang terkini. Kemudian kita labelkan dia dengan huruf F besar ataupun dengan simbol ini. Okay, mana-mana. Okey, cara nak buat dia yang pertama seperti tajuk 6, kita kena reserve satu jadual kat sini, kita kena reserve lebih satu. Kena tambah satu kerana kumulatif mesti bermula dari nombor kosong. Kemudian nombor kosong ini ditambah dengan probability semasa dan kita totalkan dapatlah kumulatif pada hari ini. Yang ini kita tambah pula dengan yang esoknya kita tambah dapat yang ini. Okey, dan tambah lagi nilai yang baru, kita akan dapat nilai terkumpul yang terkini. Dan pelajar kena ingat, untuk nilai kumulatif, nilai paling kecil adalah kosong dan nilai paling besar adalah 1. Itu dia nota muka surat 21. Okey, itu secara praktikalnya macam mana kita nak buat. Okey, macam mana kita nak buat untuk soalan tugasan. Okey, kita kejar masa ya, ada sikit lagi. Okey, oleh kerana soalan minta kita mencari kumulatif untuk tugasan kita. Okey, find the cumulative distribution function. Dia nak bentuk function. Jadi tadi kat sini 0.1, 0.1, ni 0.05. Okay, kalau pelajar buat contengan pada graf, dia kena tambah macam tu. Dia kena tambah macam tu sebab dia kena extra satu kolom. Kerana bila dia nak buat kumulatif, tanda kat sini ialah F besar. Dan mesti mula dengan kosong. Okey, nilai pertama kita apa? Cuba tambah. Macam nota Mama Z buat tadi. Okey, tambah dapat berapa? Dengar. Ni masing-masing harap. 0.1. So, sini Mama Z dapat 0.1. Sini 0.4. 4. Ni 0.8. Sini 0.9. 9. Sini 0.9. 95. Sini adalah ending dia adalah 1. 1. Ending dia adalah 1. Jadi yang nota kuliah Mama Z sebut tadi mesti bermula dari kosong dan berakhir dengan 1. Macam mana Mama Z nak persembahkan dalam bentuk function? So kita nak buat bentuk function sekarang ni. Okay, so masa nak buat function, sini kena huruf besar lah. Dan kita kena taburkan nota daripada nombor kosong, lepas tu 0.1, 0.4, 0.8, 0.9, 0.95 dan akhirnya 1. Mama Z sedang mengisi nombor ni dekat table. Dekat table. Okay, kemudian Mama Z nak isi selang. Yang pertama, kosong itu berlaku pada apabila nilai X kita kurang dari kosong. 0.1 berlaku di antara kosong sehingga 1. Kawasan bermaksud macam ni. Ni kosong ni berlaku sebelum nombor kosong. Manakala
kawasan ni bermula daripada 0.1 ni. Bermula dari sini sehingga sini. Maksudnya gitu. Manakala 0.4 berlaku daripada 1 sehingga 2. Daripada 2 sehingga 3. Daripada 3 sehingga 4. Daripada 4 sehingga 5. Dan nombor 1 yang hujung sini ni bermula dari 5 sehingga seterusnya. So yang ini bermula dari 5 dan seterusnya. Inilah dia probability cumulative distribution function. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Yang ini yang tinggi sedikit. Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Hmm. Okey, kemudian kita tengok nota sekejap. Okey, yang ini Mama Z buat tadi. Okey, kemudian kalau ada soalan untuk mencari nilai, sama ada pelajar nak guna hafalan, kanan ikut, kiri tak ikut, tak kisah apa-apa pelajar nak hafal, tak kisah. Janji betul Okey, so Mama Z nak tunjuk yang hands tu. Oh, dah habis dah. Okey, dah habis dah. Mama Z nak tunjuk. Okey, tak apalah. Kita tengok rumus yang ini. Mama Z cuba lukis rumus. Rumus ni. Kalau pelajar tak nampak, bagi tahu kita buat kesimpulan lain. Okey. Okey, Mama Z tunjuk. Probability. Katakan di sini 3. Di sini X. Di sini 10. Dan yang ini adalah topik 8, bacaannya adalah kiri. Bacaannya kiri. Okey, itu cara Mama Z study lah. Sebab Mama Z dulu tak belajar tajuk ni. Cara Mama Z study. Okey, bila bacaan ke kiri, Mama Z nak lukis nombor yang ada adalah nombor 3 dengan nombor 10. Okey, oleh kerana kiri, maksudnya Mama Z kena ambil yang inilah. Okey, apakah nama garisan merah tu? Probability X kurang dari 10. Betul? Garisan merah tu bernama X kurang dari 10. Okey, Mama Z nak buat garisan warna lain pula. Tolak dengan probability X kurang dari 3. Semasa nak buat nombor belakang, kita kena tengok. Garisan purple ni, dia ambil tak nombor 3? Tak ambil. Kalau Mama Z buat sekarang, maksudnya Mama Z tak ambil. Mama Z tak ambil, garisan merah pun tak ambil. Garisan merah dia ambil tu, ada straight kan? Jadi soalan kita, kalau kita tengok dekat soalan ni, dia ambil tak nombor 3? Ini yang teori yang sebenar dulu Mama Z tunjuk sebelum hafalan. Okey, dia tak nak, soalan kita dia tak nak nombor 3, jadi yang warna purple ni tolonglah ambil. Salah seorang kena ambil. Warna purple ni dia ambil. Okey, so tandanya macam tu. Semasa kita nak kira, kita perlukan tanda sama dengan. So yang ini kita akan buat probability. Okey, nombor yang kurang dari 10. Nombor apa yang kurang dari 10? 9. 9. Daripada situ, barulah kita boleh tukar yang ini. Tadi Mama Z dah tunjuk. Kalau pelajar ingat, Mama Z kata, nilai ni
sama dengan nilai ni. Tu ni F, yang ni P. So, Mama Z boleh tukar kat sini menjadi F9 tolak F3. Okey tak? Ke rasa tak boleh? Boleh tak? Untuk yang suka menghafal, awak tengok sini huruf B, sini huruf B, sini huruf B, dia kata kena jadi B tolak 1. Jadi soalan awak, sini nombor 10, sini nombor 10, 10 tolak 1 jadi 9. Siapa yang nak hafal rumus? Kat sini huruf A, sini ni, sini sama. Sini nombor 3, sini nombor 3, sini sama. Itu sebenarnya maksud nota nombor 1. Cuma yang dalam nota tu adalah hafal terus. Yang Mama Z tunjuk adalah teori macam mana boleh jadi nombor 9. Sedangkan soalan asalnya nombor 10. Okey. Mama Z try lagi sekali. Okey, Mama Z try lagi sekali. Kalau boleh teknik teori ni lagi cantik lah supaya kita tak menghafal semua benda. Nak hafal ekonomi lagi, pengurusan perniagaan lagi, perekonomian lagi, banyak nak ngapal kan. Kalau boleh tak payah menghafal, tak apa. Okey, tengok Mama Z buat lagi sekali. Probability, nombor kat sini 5, ada sama dengan X, ada sama dengan 10. Kalau ikutkan nota kita ni sama dengan yang nombor 2 dah. Yang nombor 2. Awak tengok kat sini B sama ni. B sama. A pula jadi A tolak 1. Kita nak tahu kenapa jadi tolak tu. Kita pun lukis. Kita guna lukisan. Dulu zaman Mama Z dulu mengajar tahun 2003 tu masa awak baru lahir. Mama Z suruh hafal. Kemudian pelajar Mama Z masa itulah. Selepas dia dah belajar, dia jadi cikgu mat. Lepas tu dia mengajar tempat Mama Z mengajar. Dia pun terang, cikgu, sepatutnya cikgu kena terang macam ni, baru pelajar mudah faham. Saya kata, oh ya ke? Saya ingat tu you boleh hafal. Dia kata, tak, cikgu jangan ajar kami menghafal. Rosak otak kami, katanya. Jadi sebab itulah Mama Z tunjuk cara ni. Okey, nombor yang kita ada, nombor 5 dengan nombor 10. Dan bacaannya adalah ke kiri, jadi nombor yang paling ni, ni kita ikut nombor dia tu, benda yang sama sebab dia ada sama dengan Mama Z buat hitam. Bulatan tu penuh, dan circle Mama Z buat ke depan. Kemudian kita tengok dulu, soalan ni dia nak nombor 5. Dia nak nombor 5. Jadi kita tak boleh buang nombor 5. Jadi nombor 5 tu tidak boleh dibuang. Nombor 5 tu jangan buang. Ni nombor 5 ni. Mama Z jangan buang. Buang nombor yang lain. Tu maksud dia. Jadi Mama Z buat probability X kurang sama dengan 10 tolak dengan probability X kurang dari 5. Untuk tukarkan huruf P menjadi F, kita perlukan tanda sama dengan. Kita teruskan, yang ini sama dengan dah cantik. Yang ini kena ada sama dengan. Apakah nombor yang kurang dari 5? Nombornya adalah nombor 4. Baru Mama Z boleh buat tanda sama dengan. Dan kita boleh tukar. Yang ini bersamaan dengan F10 tolak F4. Boleh? Sebab itu dia kata kat sini nilai A ni mesti ditolak 1. Mesti ditolak 1. Tengok pensyarah kita sedang buat kerja tu keluar notification. Pensyarah kita yang nak bersalin, dia dah buat kerja banyak sebelum bersalin. Respect sangat dekat pensyarah awak yang nak bersalin. Bawa perut, 9 bulan dah mengandung. Ladu buat kerja supaya pelajar
Dia boleh siapkan sebelum dia bersalin sama ada minggu ni, minggu depan and so on. Okay, sebab dia dah 38 minggu mengandung. Okay, kita boleh beranak dalam tempoh 38, 39, 40. Last kali 40. Mama Z yang anak kedua tu 40 minggu. 1 hari baru dia keluar selepas Mama Z khatam Quran. Sebab Mama Z pernah nazar nak khatam Quran sebelum salin. Lagi tak khatam tak keluar anak tu ya. Jadi next time jangan duk sebut mulut sangat. Nanti kita lupa janji kita dengan Allah. Moral of the story lah. Okay, so untuk yang awak ni, Mama Z tunjuk yang awak ni, tugasan ni. So kita sekarang ni macam mana ni? Kita sekarang macam mana? Kita lukis. Okay, kita lukis. Siapa yang dah terhafal tu tak apa. Kita ada nombor 1, kita ada nombor 5. Okay, kita nak bacaannya ke kiri. Jadi kita baca probability. Mula-mula Mama Z baca macam tu. Probability X kurang dari 5. Cuba tengok soalan ni. Dia nak tak nombor 1? Nak tak nombor 1? Dia tak nak. Jadi bila tak nak, kita mesti buang daripada nombor 1. Buang dari nombor 1 dan buang. Tolak probability X kurang sama dengan 1. Yang kat belakang ni, Mama Z dah boleh berjaya buat F1 sebab dia ada tanda sama dengan. Yang ini Mama Z kena tukar dulu jadi X kurang sama dengan nombor yang kurang dari 5 ialah 4. 4. Jadi kat sini jadi F4 tolak F1. Okey, macam mana nak cari F4? Okey, cara nak cari F4 ialah Mama Z cari tanda sama dengan 4. Undo. Mama Z kecilkan sikit ni. Kecil tu. Sama dengan 4. Situ tanda sama dengan 4. Jadi baca nilainya 0.95. 99. Tolak dengan Mama Z nak kena cari nilai 1. Ni tanda sama dengan 1. Pelajar berkata, Mama ni ada ni. Ada tu 1. Ada tak tanda sama dengan? Tak ada. Tak ada. Kita kena cari tanda sama dengan 1. So dari situ Mama Z dapat nilainya adalah 0.4. So dapatlah 0.55. 55. Itu cara nak menjawab. Mama Z jawab complete. Complete. Lepas tu sebab kita dah tak cukup masa. Okay. So kita stop kat sini. Sorry terlebih masa. Okay, awak boleh left and then masuk kelas seterusnya dah. Okay, itu sahaja daripada Mama Z. Esok guna video. Assalamualaikum. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okay. Terima kasih, Mama. Sama. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Welcome.